Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fa amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada petang ini kita akan menyambung kembali perbincangan kita daripada ilmu faraid dan pengurusan dia serta penyelesaian dia, yang mana sebelum ini kita telah berhenti kepada bahagian 1/3. Untuk makluman, kita berbincang untuk bahagian ini adalah daripada 2/3 bahagian fardu dalam faraid, iaitu 2/3, separuh daripada 2/3, 1/3, kemudiannya selepas ini akan diikuti dengan separuh daripada 1/3, iaitu 1/6. Okey, bahagian fardu sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelum ini ada 6 bahagian lah. Okey, jadi kita kelompokkan kepada 2 bahagian. Jadi sekarang ni kita berada pada bahagian kedua, iaitu 1/3, yang mana merupakan separuh daripada 1/3. Baik. Perbincangan yang lepas boleh rujuk pada video-video yang sebelum ini. Untuk hari ini kita menyambung baki daripada perbincangan 1/3 yang lepas. Okey, sebelum ini kita telah berbincang berkenaan golongan yang mendapat 1/3, waris-waris yang mendapat bahagian sebanyak 1/3. Secara asasnya untuk kelompok 2/3 untuk kelompok bahagian 1/3 ini, dia ada 2 golongan, iaitu ibu dan juga saudara seibu. Ibu dan juga saudara seibu. Cuma dalam carta yang lepas saya telah bahagikan dari sudut individunya, ada 3 orang, iaitu ibu, saudara seibu lelaki, saudara seibu perempuan. Jadi dari segi individunya kita pecah mengikut bilangan lah, ada 3 orang, tapi secara asasnya kadang-kadang dalam buku dia akan kelompok pada 2 sahaja, iaitu ibu dan juga saudara seibu. Baik, yang lepas kita dah bincang 1/3 ini, daripada 1/3 ni iaitu ibu, bahagian penuh ibu iaitu 1/3. Jadi masih ingat lagi tak kita punya syarat untuk ibu ini mendapat bahagian 1/3? Ingat tak lagi? Ibu mendapat 1/3 dalam keadaan pertama, si mati tidak mempunyai waris ke bawah. Okey, tidak mempunyai waris ke bawah, iaitu terdiri daripada level ataupun peringkat anak ataupun cucu dan seterusnya. Baik, syarat kedua. Ada dalam jadual. Boleh tengok jadual pun ada juga dalam jadual. Syarat kedua yang mesti juga dilihat secara seiring. Maknanya untuk ibu ni. Dan tiada anak saudara seibu sebapa ataupun saudara seibu sebapa ataupun saudara sebapa. Berpasangan. Maksudnya lebih daripada satu. Jadi dia mestilah tidak ada adik-beradik kepada si mati ni yang melebihi daripada bilangan seorang. Maknanya sama ada tiada langsung ataupun baru cuma ada, kalau ada pun seorang baru. Maka ibu masih lagi mendapat bahagian penuh dia sebanyak 1/3. Okey, adik-beradik ini kepada si mati ni tak kira lah sama ada daripada golongan adik-beradik kandung, iaitu yang kita sebut dalam ilmu faraid ini sebagai adik-beradik seibu sebapa ataupun saudara seibu sebapa. Kemudiannya adik-beradik sebapa dan adik-beradik satu lagi adik-beradik seibu. Cuma syarat dia, bilangan dia jangan lebih daripada seorang. Dia sama ada tiada langsung ataupun hanya baru seorang. Sama ada mereka ini juga, adik-beradik ini mewarisi, iaitu dalam keadaan datuk ataupun ayah tiada bersama ketika mewarisi tersebut, kan? Ataupun dalam keadaan mereka ini iaitu adik-beradik tidak boleh mewarisi, iaitu di mana ayah ataupun datuk ada menyebabkan mereka ini terhalang ataupun terdinding daripada menerima pusaka. Okey, jadi macam tu. Itu syarat, maknanya yang mesti dilihat secara seiring. Dia tidak boleh melihat hanya kepada golongan anak ataupun
cucu, iaitu lapisan waris ke bawah sahaja. Mesti juga dilihat serentak dengan adik-beradik. Jadi kupasan ini kita telah bincang pada pertemuan yang lepas. Hari ini kita nak sambung tentang satu lagi golongan waris yang juga mendapat 1/3, iaitu adik-beradik seibu, yang terdiri daripada adik-beradik lelaki dan adik-beradik perempuan. Baik, bahagian saudara seibu, dalil dia daripada surah An-Nisa ayat 12. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma as-sudus fa in kanu aktsara min dhalika fahum syuraka'u fi thuluth. Dan jika si mati yang diwarisi itu lelaki atau perempuan yang tidak meninggalkan anak ataupun bapa, dan ada yang meninggalkan seorang saudara lelaki seibu atau saudara perempuan seibu, maka bagi tiap-tiap seorang daripada keduanya ialah 1/6. Kalau pula mereka saudara-saudara seibu itu, yang dimaksudkan saudara-saudara ni adik-beradik lah, lebih dari seorang, maka mereka bersekutu pada 1/3 dengan mendapat sama banyak lelaki dan perempuan. Okey, ini mafhum daripada ayat surah An-Nisa ayat ke-12, yang mana menceritakan tentang bagaimanakah pewarisan bahagian untuk adik-beradik seibu, ataupun kita sebut sebagai saudara seibu. Baik, saudara seibu ini dia mendapat 1/3 jika bilangan mereka ini 2 orang ataupun lebih. Sama ada mereka ini terdiri daripada lelaki, perempuan, ataupun maknanya contohnya adik-beradik lelaki sahaja ataupun adik-beradik perempuan sahaja, ataupun bercampur di antara lelaki dan perempuan, yang mana bahagian mereka ini dibahagikan secara sama banyak, ataupun kalau satu lagi istilah kita guna pakai sebagai sama rata lah. Maknanya bagi sama banyak. Okay. Dia tidak sama dengan bahagian di antara golongan yang mendapat asabah, seperti contohnya adik-beradik seibu, iaitu adik-beradik seibu sebapa ataupun adik-beradik sebapa, di mana lelaki dan perempuannya jika berhimpun pada satu masa, maka diberikan lelaki dengan kadar 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Okay. Untuk adik-beradik seibu sebapa dan adik-beradik sebapa, jika mereka ini berhimpun di antara adik-beradik lelaki dan perempuan, sama ada seibu sebapa lelaki dan perempuan, adik-beradik sebapa lelaki dan perempuan, maka cara pembahagiannya ialah mengikut kaedah asabah, iaitu lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Tetapi bagi untuk adik-beradik seibu ini, cara pembahagian dia kalau berhimpun di antara lelaki dan perempuan, bahagian mereka ni diberi sama banyak. Tidak ada pembahagian 2:1. Itu kaedah dia. Baik, selepas kita mengetahui syarat untuk maknanya mereka iaitu adik-beradik seibu mendapat bahagian sebanyak 1/3 ini, kita akan lihat juga tentang bagaimanakah dia punya halangan ataupun syarat pendindingan bagi adik-beradik seibu ini daripada mendapat pusaka. Okey. Halangan dia, syaratnya hanya 2 sahaja. Iaitu pertama, tiada keturunan lelaki ke atas. Tiada keturunan lelaki ke atas. Dan syarat kedua, mestilah tiada keturunan ke bawah. Maksudnya macam mana? Kalau dari segi gambar rajah waris tu yang kita pernah buat dulu, iaitu si mati. Okey. Yang dimasukkan keturunan lelaki ke atas. Okey, ni adik-beradik seibu untuk kategori adik-beradik seibu. SI kita buat ringkasan dia SI. Yang dimasukkan keturunan lelaki ke atas siapa? Iaitu ayah. Dan pengganti tempat ayah iaitu datuk. Okey, ni keturunan lelaki ke atas. Kemudiannya keturunan ke bawah terdiri daripada anak, sama ada anak lelaki ke anak perempuan. Lepas tu lapisan cucu iaitu daripada anak lelaki, okey, cucu lelaki ke cucu perempuan dan seterusnya. Ke bawah. Ni keturunan ke bawah. Ini keturunan ke atas. Yang menghalang adik-beradik seibu ni daripada menerima pusaka ialah ayah. Keturunan lelaki ke atas iaitu ayah dan datuk. Kemudiannya keturunan ke bawah. Mana-mana
laki ke, perempuan ke, daripada lapisan cucu, cicit dan seterusnya. Okey. Cuma beza satu lagi yang kita kena tahu juga tentang adik-beradik seibu ini ialah apa dia? Adik-beradik seibu, mereka ini hanya mewarisi secara fardu sahaja. Mereka tidak mewarisi dengan cara asabah. Sebab tu bahagian tadi kita sebut mereka ini mewarisi 1/3. Dan selepas ini kita akan jumpa mereka akan mewarisi sebanyak 1/6. Ini sahaja bahagian untuk adik-beradik seibu, sama ada lelaki ataupun perempuan. Okey. Jadi yang kita nak bincang dulu ni ialah 1/3 lah tajuk kita ni. Jadi apa yang saya nak beritahunya ialah di sini adik-beradik seibu dia tidak sebagaimana adik-beradik seibu sebapa dan juga sebapa. Di mana mereka ini mewarisi juga secara asabah, iaitu baki. Adik-beradik seibu hanya mewarisi dengan kadar fardu, iaitu 1/3 dan 1/6 saja. Dan syarat dia mestilah tidak ada ayah ataupun datuk yang merupakan keturunan lelaki ke atas ataupun mana-mana daripada keturunan ke bawah, daripada lapisan anak, cucu dan seterusnya. Boleh faham tu setakat tu? Jadi nak lebih faham ni kita kena buat masalah. Bukan buat masalah, belajar macam mana nak menyelesaikan masalah. Okey. Baik, soalan dia. Seorang petani mati meninggalkan ibu, isteri, 2 orang kakak seibu dan harta berjumlah 80,000. Okey. Jadi kita ada ibu, seorang isteri dan 2 orang kakak seibu. 2 SIP 2 orang kakak seibu, saudara seibu perempuan. Saudara seibu perempuan dan hartanya berjumlah RM80,000. Jadi bila kita dah dapat dia punya masalah ini, kita bentukkan dulu gambar rajah dia seperti ini, di mana waris terdiri daripada ibu, isteri dan juga saudara perempuan seibu, saudara seibu perempuan. Baik, selepas itu barulah kita pindahkan nanti dalam bentuk jadual. Okey. Okey. Siapa yang terlibat? Ibu, isteri, 2 orang saudara seibu perempuan. Okey, macam tu. Boleh Jadi kita tengok berapakah kadar yang diperolehi oleh waris-waris ini. 4 orang waris. Okey. Ibu dalam kes ini akan mendapat berapa bahagian dia? Kembali kepada syarat ibu. 1/3. 1/6. 1/6. Kenapa 1/6? 1/6 sebab si mati mempunyai 2 orang saudara seibu. Saudara seibu perempuan, sekarang ni dia ada 2 orang, yang mana bilangan tu dah lebih daripada seorang. Okey. Jadi bila keadaan itu, ibu akan mendapat 1/6. Separuh daripada 1/3 bahagian dia. Bahagian penuh ibu 1/3. Isteri? Kerana dia tidak mempunyai waris di bawah anak, jadi isteri akan mendapat 1/4 bahagian. Baik. Kerana si mati ni kan, suami dia ni tidak meninggalkan waris ke bawah lah, iaitu anak anak ataupun seterusnya kan. Maka isteri boleh mendapat bahagian penuh sebanyak 1/4. Okey. Jika ada, dia akan dapat separuh lah, 1/8. 2 orang kakak seibu, iaitu saudara seibu perempuan dalam kita punya jadual ni, kita berikan berapa kepada mereka? Sebab dia ada lebih daripada 2. So kita dia 2 ke 3. Lebih daripada seorang. Lebih daripada seorang. 1/3. Okey, dia akan dapat 1/3. Dan tiada orang yang meninding dia lah, iaitu ayah ataupun datuk yang merupakan keturunan lelaki ke atas dan juga tidak ada waris ke bawah. Jadi kerana itu dia boleh dapat 1/3. Berkongsi pada 1/3 dan nanti dia akan bagi sebanyak sama banyak. Secara sama banyak bahagian mereka ini nanti. Jadi baiklah, setelah kita dapat macam tu, barulah kita mencari asal masalah, iaitu dia punya saham yang perlu kita pecahkan nanti, yang mana kita tengok daripada
pembawah bahagian fardu ini, iaitu 3, 4 dan juga 6. Jadi kita akan dapat berapa ganda apa ni dia punya ni? 12. 3 dengan 6 sama, 4 dengan 3 ataupun 4 dengan 6 12. Gandaan sepunya dia kita akan dapat 12. Okey. Jadi 12 bahagi 6 2 dapat 1 2. 12 bahagi 4 3 dapat 1 3. 12 bagi 3 4 4 dapat 1 4 Jadi bahagiannya adalah ibu sebanyak 2 bahagian daripada 12, isteri bahagian dia ialah 3 daripada 12, 2 orang adik-beradik perempuan seibu ialah 4 daripada 12. Okey, macam ni ataupun kalau ikut kaedah asalnya kita akan buat satu lagi lah, sebab macam ni kita tak tahu berapa kan. Ini 1 1 2, jadi 2 darab 1 2 darab 2. Jadi maknanya setiap seorang ni akan dapat 2 macam tu. 12 2 okey, 3 2 2 macam tu. Okey. Jadi bilangan dia 2. Jadi 4 bahagi 2 2 lah maknanya. Okey. Jadi setiap seorang tu dapat 2. Macam tu. Ni kalau kita berhenti macam ni saja, maknanya contohnya kita berhenti yang bahagian pertama saja, dia tak lengkap lagi ni, sebab walaupun kita tahu bahagian dia 2 kan, sini 2 sebab tak ada masalah lah kan, nombor bulat macam ni. Tapi kalau lebih daripada seorang lagi, tambah seorang lagi, jadi kita kena bahagi ni, kena tahu setiap seorang ni berapa bahagian dia. Itu penting dia. Jadi kena buat biar jelas. Okey, ni saya tunjuk yang cara kaedah asal lah. Kalau yang dah mahir nanti tukar je terus buat 2. Tak payah buat kan. Okey. Kemudiannya barulah kita ambil saham harta peninggalan dia, iaitu RM 80,000. Okey. RM80,000. Kita bahagikan dengan 12. Asal masalah ni, iaitu saham yang perlu kita pecahkan. Maka kita akan dapat satu bahagian sebanyak RM 6,666.66. Okey, RM6,666 67 sen. Itu satu bahagian daripada 12 ataupun RM80,000. Jadi jumlah ini nanti kita darabkan saja dengan bahagian saham yang diperolehi oleh setiap waris ini untuk mendapatkan berapakah nilaian pusaka yang diperolehi oleh setiap waris daripada harta peninggalan sebanyak RM80,000 yang ditinggalkan oleh petani tadi. Macam tu. Boleh tu tak ada baki tu Ustaz? Ada baki? Ada baki ya? Ada baki. Oh, kita tak kira tadi silap 2 tambah 3 5, 5 tambah 4 9. Baru 9. Baru 9 sini. Jadi sebenarnya 12 tolak 9 masih berbaki 3. Okey, jadi 3 ni oleh kerana tidak ada waris yang mewarisinya, maka kita beri kepada Baitul Mal. Jadi sebab tu maknanya siasatan waris ini akan membantu kita mencari siapakah lagi waris yang layak menerima bahagian asobah yang menghabiskan bahagian ni. Kalau tidak, waris asobah kita jadi Baitul Mal. Okey. Jadi perlu buat siasatan waris ni. Okey. Dengan sempurna lah. Okey. Jadi sebab tu maknanya bila dapat ni betul lah. Kita kena kira dulu. Tak boleh tu selalu. Sebab kalau tidak tak tahu ni siapa. Jadi dalam kes-kes yang pernah berlaku, apabila mana kalau kita tidak mahir mencari siapakah waris asobah dia yang akan menghabiskan bahagian. Kalau istilah orang-orang bahagian pengurusan kewangan kan, disebut apa? Sebagai stopper. Maknanya yang akan menghentikan daripada ni kan. Itu istilah dia lah. Dalam ilmu faraid sebenarnya tak ada istilah stopper ni kan. Okay. Jadi kena cari siapa yang akan menghabiskan ni. Kalau tidak, mahkamah akan mengeluarkan apabila perintah dia nanti, bahagian ini diserahkan kepada siapa? Bahagian asobah ini diserahkan Baitul Mal. Jadi ada kes yang pernah berlaku di mana pada peringkat perbicaraan tiada yang menghabiskan.
bahagian yang berbaki ni. Bahagian sebab tidak ada waris asobah. Tapi selepas mana perintah dikeluarkan, selang tidak lama tiba-tiba muncul kan orang yang mengaku sebagai anak lelaki yang menghabiskan bahagian ni. Jadi menyebabkan masa tu terpaksa buat perbicaraan baru ulang bicara, buat permohonan ulang bicara, dan ketika itu dia akan melibatkan kos satunya biasalah. Jadi dia akan dipertikaikan lah. Jadi sebelum katakanlah maknanya contohnya jumpa waris tapi perintah tu belum dikeluarkan, tu tak apa lagi. Tapi selepas mana perintah tu telah dikeluarkan, digazetkan oleh mahkamah, jadi masalah lah. Jadi sebab tu maknanya kena buat siasatan yang maknanya biar sampai habis lah. Tak boleh kita berhenti setakat ni je. Macam tu kan. Cara nak tahu tu kena bahas lah. Dia punya gambar rajah tu. Okey. Yang pernah kita tunjukkan dulu. Itu kes yang pertama. Ada kes lain? Tak ada. Tak ada kes yang lain. Okey. Ini kalau dua orang perempuan. Okey, cuba kita tengok kalau katakanlah lebih daripada dua orang perempuan. Di mana ada adik-beradik lelaki bersama. Okey. Iaitu tambah lagi dua orang adik-beradik lelaki seibu. Macam mana pula jadi dia? Bahagian tetap sama sebab adik-beradik seibu, dia hanya mewarisi bahagian fardu. Dia masih lagi sama. Masih lagi 1/3 juga. Dia tidak akan jadi asobah. Okey. Ni kita nak cerita ni. Kan? Tadi sebab kita kira perempuan kan. Jadi kalau tambah lelaki tapi masih lagi adik-beradik seibu, dia tetap sama juga. Dia tidak menjadi macam adik-beradik seibu sebapa ataupun sebapa. Di mana bila ada adik-beradik lelaki, dia akan jadi asobah lah. Okey. Dan pembahagian dia tidak menjadi lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Dia akan jadi 1 belaka. Jadi 1, 1, 1, 1. Jadi 4 semua sini. Jadi nanti di sini akan tukar jadi 1-1 lah. Kan? 1, 1, 1, 1. Boleh? Jadi tu bahagian dia. Jadi sebenarnya dia tak ada tu sangat. Cuma dia akan jadi kesan sini. Melainkan jika ada adik-beradik sama ada seibu sebapa ataupun sebapa. Tu baru cerita dia lain sikit. Jadi satu pengiraan khas kalau masuk adik-beradik sebapa. Seibu sebapa lelaki. Dia ada pengiraan khas. Di mana adik-beradik seibu sebapa lelaki boleh mendapat asobah. Tapi dalam satu kes dipanggil kes apa nama dia? Kes musyarakah ataupun mushtarakah. Di mana asalnya adik-beradik seibu sebapa lelaki, dia sepatutnya mendapat bahagian asobah, tetapi bahagian dia tu jadi kosong. Jadi kosong dengan sebab kerana waris-waris yang menerima secara fardu telah menghabiskan bahagian. Jadi ketika itu adik-beradik yang ada terdiri daripada adik-beradik seibu sebapa lelaki tadi dan adik-beradik seibu yang lebih daripada seorang. Jadi ketika itu timbul persoalan di mana adik-beradik seibu ni dia hanya kekuatan dia hanyalah 10,000 saja, sedangkan dia ni adik-beradik seibu sebapa ni kekuatan dia daripada sebelah ayah dan juga ibu, tapi bahagian dia tak ada. Jadi dalam kes mushtarakah, itu pengiraan khas lah. Okey, saya cerita saja kalau saya tunjuk yang tiga takut pening. Okey, jadi pada ketika tersebut akan menyebabkan adik-beradik seibu sebapa lelaki tadi kan, dia anggap sebagai salah seorang daripada adik-beradik seibu untuk membolehkan dia juga mewarisi secara fardu.
Tu ada, nanti kita akan tengok dalam kes dia. Jadi saya tak bawa sini lah. Sebab kes tu dinamakan kes musyarakah ataupun musyarakah. Di mana adik-beradik seibu sebapa lelaki bersekutu ataupun sama kongsi bahagian dengan adik-beradik seibu supaya dia dapat juga bahagian. Yang mana asalnya sepatutnya bahagian dia ialah asabah kosong masa tu. Dalam kes tu. Okey. Boleh tu gazet dulu. Nanti kita akan tengok cara dia. Baik. Jadi bila dah sampai sini, baru selesailah. Maknanya. Okey, tapi dalam kes ni kalau katakanlah ada adik-beradik seibu sebapa lelaki ataupun perempuan, kan? Adik-beradik seibu sebapa lelaki dan perempuan, sama ada sebapa ataupun seibu sebapa. Jadi mereka boleh ambil lah bahagian hak yang 5, berapa tadi hak yang lelaki? 3 kan. Dia boleh ambil bahagian asabah. Okey. Dalam keadaan masih lagi ada baki. Kalau kes musyarakah tu dia jadi bahagian hak fardu tu dah lebih dah. Tak cukup. Jadi tak boleh nak ambil baki. Okey. Okey, ni yang kita cerita sekarang ni adalah bahagian akhir, bahagian kedua, akhir untuk orang yang mendapat 1/3. Selepas itu barulah kita masuk pada bahagian fardu yang terakhir, iaitu 1/6. Yang mana 1/6 ini ada seramai berapa individu? 7 individu. Ada 7 individu yang kita kenal. Untuk adik-beradik, untuk orang yang mendapat bahagian fardu iaitu 1/6. Okey. Bermula daripada ayah dulu. Dalilnya Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 11, wali abawaihi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakul lahu walad wa warisahu abawahu fali ummihi as-sulus. Okey, jadi ini dalil untuk ayah dan ibu bagaimana mereka ini boleh mendapat bahagian sebanyak 1/6. Okey. Di mana dia kata bagi kedua ibu bapa bahagian masing-masing 1/6 daripada harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak ataupun cucu ke bawah. Jadi bila sabit ada anak ataupun cucu ke bawah, ayah ataupun ibu, ini dalil dia. Dia akan mendapat sebanyak 1/6. Diberikan kepada dia 1/6. Okey. Untuk bahagian bapa ni, untuk 1/6 ni dia ada 2 keadaan. Iaitu 1/6 saja dan keduanya 1/6 dan baki, ataupun dipanggil sebagai asabah. 1/6 jika si mati ni mempunyai anak. Kan? Maknanya dengan sebab ada anak, kan? Ataupun cuculah katakanlah dan seterusnya, kan? Ayah akan dapat 1/6 tanpa melihat apa-apa jantina lagi. Tapi keadaan kedua, apabila mana didapati anak ataupun cucu itu, kan, yang ada tu mewarisi tu hanyalah perempuan sahaja, maka ayah boleh dapat bahagian asabah pula. Jika pengiraan tersebut ada baki. Asabah ni baki. Kalau tidak ada baki, maka itulah bahagian dia. Kan? Jadi untuk bahagian ini, yang kedua ni kena bagi bahagian fardu dulu. Jangan bagi asabah dulu untuk ayah. Sebab bimbang nanti kalau katakanlah tidak ada baki, maka fardu pun tak dapat, baki pun tak dapat. Masuk baki sini asabah lah tak? Asabah maksudnya baki. Macam 1/3 baki. Ni bukanlah. Bukan. Ni baki betul. Baki penuh. Asalnya ayah ni mendapat tiga keadaan, iaitu asabah, baki, kemudiannya 1/6, kemudiannya 1/6 dan baki ataupun asabah. Okey. Saya letak baki kadang-kadang untuk asabah sebab kalau kita orang tak belajar bahasa Arab ni mungkin dia keliru sikit sebut asabah ni kan. Peringkat awal. Jadi saya letak baki. Okey. Macam tu Tapi bahagian baki ni macam kita sebut sebelum ini, dia tidak ada kadar yang khusus. Berapa banyak. Baik, kes yang pertama. Seorang artis wanita mati meninggalkan seorang ibu, ayah, seorang anak perempuan, seorang anak lelaki serta jumlah harta bernilai RM25,000. Macam tu. Okey. Boleh Okey. Jadi kita susun dia punya jadual macam tu.
maka kita akan dapati bahawa warisnya terdiri daripada ibu, ayah, anak lelaki, anak perempuan. Okey. Okey. Ibu ni, bila kita masuk ibu ni, kita nak ceritanya apa dia? Ini adalah keadaan kedua ibu. Ibu pun juga termasuk dari antara orang yang mendapat 1/6. Antara sebabnya juga berdasarkan pada dalil yang kita sebut untuk ayah tadilah. Okey. Jadi ini keadaan kedua ibu apabila mana syarat yang sebelum ini kita nyatakan dalam pada bahagian 1/3, iaitu tidak ada waris ke bawah dan juga tidak ada adik-beradik yang melebihi daripada seorang. Tidak dipenuhi, maka ibu akan mendapat bahagian sebanyak 1/6. Inilah keadaan dia. Jadi ini syarat di mana waris ke bawah ada. Kalau tidak ada, ibu akan dapat 1/3. Okey. Tapi bila ada je waris ke bawah, maka ibu akan dapat 1/6 berdasarkan pada dalil tadi. Okey. Ayah pun sama. Bila ada waris ke bawah, kan? Maka ayah akan dapat sebanyak 1/6. Okey. Manakala anak, oleh kerana ada anak lelaki dan anak perempuan, maka mereka akan mendapat asabah. Pasangan ni mati dulu Pasangan dia mati dulu. Okey. Cerita dia pasangan tu mati dulu. Kalau ada, kita masuklah sini. Kita masuk pula seorang lagi. Okey. Jadi dalam kaedah ni 6 dan 6 kita ambil terus. Jadikan dia 6 asal masalahnya, maka 1/6 daripada 6 1 dan daripada 1 baki sebanyak 4. Asabahnya adalah 4 bahagian daripada 6. Jadi tak selesai lagi ni, sebab kita tak tahu anak lelaki dapat berapa bahagian, anak perempuan berapa bahagian. Jadi kena kira. Macam mana nak kira? Kita letakkan bagi lelaki berapa bahagian? 2, perempuan 1. Jangan kita ikut kepala. Bila ada berlainan jantina ni, kalau sama jantina tak apa. Tapi bila berlainan jantina, kita kena kira lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Maka kita akan dapat 3. Jadi 4 dengan 3 ni tak boleh nak bahagi. Maka 3 ni kena darabkan dengan 6. Macam tu. Okey. Maka kita akan dapat asal masalah baru. Okey. Iaitu berapa? 18. Okey. Jadi semua ni kena darabkan dengan 3. 3. Jadi 4 darab 3, 12. Ataupun boleh juga satu lagi kaedahnya 4 terus darab ni. 4 darab 2, 8. 4 darab 1, 4. Maka kita akan dapat 12 juga. Sama tu kadar dia. Jadi barulah kita selepas itu bahagikan dengan sebanyak 25,000 tadi. Kan? RM RM25,000. Bahagikan sebanyak 18 bahagian. Maka satu bahagian kita akan dapat 1388.89. 1388.89. Okey, jadi ni adalah jumlah sebanyak satu bahagian RM1,388.89 daripada 18 bahagian ataupun sebanyak daripada RM25,000. Jadi bahagian ini nanti darabkan terus dengan setiap saham yang dimiliki oleh setiap waris untuk mengetahui berapakah kadar yang mereka terima daripada jumlah harta yang ditinggalkan sebanyak RM25,000. Itu nanti. Ini bukan jawapan dia terus ni. Ini untuk bahagian satu bahagian saja. Okey. Baik. Boleh kes ni sebenarnya dia dah merangkum untuk ayah dan ibu contoh dia Boleh kita tengok selalu. Okey. Bagi ibu pun sama dalil dia. Okey. Baik. Tapi sekiranya katakanlah untuk 1/6 baki ni. 1/6 dah baki ni kan untuk ayah ni. Jika katakanlah kita buang sini. Baik. Kes yang sama kita petik tapi kita ubah sikit. Di mana yang ada ni adalah anak perempuan. Mula-mula kita letak seorang dulu. Nak tengok anak perempuan. Maknanya si mati meninggalkan ibu, ayah dan seorang anak perempuan. Macam mana kira dia? Okey, ibu, ayah dan seorang anak perempuan. Maka ibu akan dapat
Ibu akan dapat 1/6. 1/6 kerana ada anak perempuan. Ayah akan mendapat 1/6 dan asobah. 1/6 dan asobah kerana ada anak perempuan tapi tidak ada yang lelaki menghabiskan. Dan anak perempuan akan dapat 1/2. 1/2 kerana Tiada pasangan. kerana dia seorang. Dia seorang dulu. Dia seorang 1/2, lebih daripada seorang 2/3, dan dengan syarat tidak ada anak lelaki bersama. Dia akan menyebabkan dia terima asobah macam kes awal tadi. Okey. Jadi kita akan dapati dalam kes ni asal masalah dia 2 boleh masuk pada 6, 6 dan 6 lah. Okey, sama juga. Jadi 1/6 daripada 6 1, 1/6 daripada 6 1, 1/2 daripada 6. 6 bagi 2 3. Okey, jadi ada baki tak? Ada. Iaitu 1. 1. Jadi 1 ni tambah untuk ayah. Bila ada baki, berikan baki ni untuk ayah. Okey? Sebab ayah ni dia ada bahagian asobah. Kalau waris ke bawah tu perempuan saja. Okey? Ayah boleh dapat bahagian asobah tu, hak yang baki tu. Okey. Kalau katakanlah ibu, ayah ada 2 orang anak perempuan. Ibu akan dapat 1/6. Ayah 1/6 dan asobah. 1/6 dan asobah juga kerana tidak ada hak yang lelaki. Perempuan Dia dapat 2/3. 2/3. Okey. Jadi 3 boleh masuk 6. Jadi asal masalah adalah 6. 1/6 pada 6, 6. 1/6, 6. 1. Kemudiannya 1/6. 2, 2 dapat 2, 4. Jadi sekarang ni kita kira jumlah dia berapa? 6. Dan 6. Jadi asobah tak ada lagi ni. Macam mana? Tak apa. Jadi oleh kerana bila mana dalam kes yang ni semuanya dah cukup dah, kan? Tidak ada yang baki, maka itulah bahagian ayah untuk asobah dia, maknanya kosong. Tidak ada. Kan? Tapi kalau katakanlah maknanya tak cukup, kalau ada baki barulah bagi kepada ayah tadi. Macam kes yang pertama ni, asobah tu untuk ayah. Jadi asobah ni jika ada. Jika tidak ada, tak perlu dituntut. Kan? Jangan tuntut juga. Mana asobahnya? Ayah nak juga asobah. Tak boleh. Okey. Ni keadaan dia. Boleh nampak beza tu? Kalau ada anak lelaki lah yang akan menghabiskan asobah tu. Okey. Baik. Cuba tengok kes ibu. Kes ibu ni dia rumit sikit. Ibu ni beri panjang sikit hak ibu. Maknanya kaedah dia nak mendapat 1/6. Baik. Kes yang kita nak bincangkan untuk ibu ni juga. Kes ibu ni dia lawan daripada syarat ibu ni dia lawan daripada syarat 1/3 sebelum ni. Di mana ibu, kalau kita imbas balik, syarat ibu mendapat bahagian 1/3 iaitu bahagian penuh dia, mestilah tidak ada keturunan ke bawah dan juga adik-beradik tidak lebih daripada seorang. Okey, kalau bila mana salah satu daripada syarat ini tidak dipenuhi ataupun kedua-dua syarat ini tidak dipenuhi, maka ibu akan mendapat 1/6 iaitu separuh daripada 1/3. Macam kes ini, kita akan dapati seorang pemilik bakery, mati meninggalkan suami, seorang anak perempuan. Suami, seorang anak perempuan, ibu dan bapa. Kemudiannya saudara kandung perempuan ada seorang. Okey. Kemudiannya ada 2 orang saudara seibu lelaki. Harta dia berjumlah RM70,000. Macam mana nak selesai tu? Okey. Ni macam kes mustarakah dah ni. Apa kita tengok Okey. Jadi ada suami, ibu, ayah, anak perempuan, saudara seibu sebapa perempuan seorang, sebenarnya saudara seibu lelaki 2 orang. Okey, baik. Suami akan dapat Suami
Suami akan dapat 1/4. 1/4 kerana Ada anak. ada anak. Si mati meninggalkan anak. Maka dia dapat separuh daripada 1/2 iaitu 1/4. Okey, itu bahagian dia. Ibu akan dapat 1/6. 1/6 kerana pertama Ada mempunyai waris bawah dan juga bersama-sama dengan saudara seibu sebapa. kerana adik-beradik lebih daripada seorang. Lebih. Jadi dua syarat tu maknanya ada berlaku kan. Jadi bila dua-dua syarat tu, bila ada waris ke bawah dan adik-beradik lebih daripada seorang, maka ibu akan dapat 1/6. Okey, kalau satu pun syarat tu pun yang ada, tetap juga ibu akan dapat 1/6. Jadi ibu dapat 1/6 dalam kes ni. Ayah akan dapat 1/6. 1/6 kerana ada waris ke bawah, iaitu anak perempuan. Ayah berikan dia 1/6. Baik. Bukankah ada asabah, Ustaz? Baik. Kita tengok situ. Waris ke bawah. Dan sekarang ni waris ke bawah adalah perempuan. Maka ayah boleh dapat satu lagi. Ada Chan dapat satu lagi. Asabah bersama. Anak perempuan, bila mana dia seorang, akan dapat 1/2. Akan dapat 1/2. Okey. Saudara seibu sebapa perempuan. Saya agak ni, Ustaz. Saya agak menyukupkan 2/3. Jadi dia dapat 1/6, Ustaz. Saya rasa lah. 1/6. Okey. Untuk adik-beradik seibu sebapa perempuan, dia tidak ada 1/6. Untuk dia. Dia seibu sebapa perempuan dan juga anak perempuan, dia tidak ada 1/6. Walaupun dia ada 1/2, walaupun dia ada 2/3, yang untuk 1/6 ni dia tak dapat. Dia dapat kepada siapa 1/6 nanti? Kepada Cucu. adik. Kalau untuk peringkat waris ke bawah, iaitu melibatkan anak perempuan seorang dan juga cucu perempuan daripada anak lelaki. Kan? Ataupun yang keduanya pada peringkat adik-beradik saudara seibu sebapa perempuan seorang dengan adik-beradik saudara sebapa perempuan. Dia akan ambil maknanya bahagian 1/6 yang mencukupkan kepada 2/3 tadi. Dua keadaan tu saja. Okey, jadi untuk kes ni Dah akan dapat 1/2 lah. dia akan dapat berapa? 1/2. Tak dapat 1/2 sebab yang ni dah ambil dulu. Orang yang mula-mula dapat 1/2 adalah anak perempuan kalau dia ada. Kalau anak perempuan tidak ada, cucu perempuan. Tak dapat sebab ada ayah kat situ. Baik. Ni cerita dia. Cerita dia ada ayah. Bila ada ayah, keseluruh adik-beradik terhalang. Dia semua terhalang. Ayah ni lebih gagah, kan? Ayah ni dia bukan saja dia boleh dapat dua keadaan, iaitu fardu dan juga asabah, tetapi ayah ni juga dia menghalang ketiga-tiga kumpulan adik-beradik. Adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik seibu ataupun adik-beradik sebapa. Jadi bila ada ayah, terhalang. Mahjub Mahjub. Okey. Jadi adik-beradik ni ketiga-tiga kumpulan ni sebenarnya mahjub. Okey. Jadi kalau ayah tak ada tadi, kan? Kalau ayah ni tak ada dalam kes ni, dia akan dapat. Nanti kita tengok depan ni kes dia macam mana kalau kita buang ayah. Jadi dalam kes ni kita nak ceritanya, pertama ibu mendapat 1/6 kerana ada anak perempuan. Tapi kalau tidak ada anak perempuan pun, yang mana ada adik-beradik yang lebih daripada seorang, tapi bila mana ayah ada, mereka ni terhalang dengan sebab ada ayah, tetap juga akan menyebabkan ibu mendapat 1/6. Dua keadaan. Dua keadaan tu untuk ibu tu kena betul-betul, mana kita faham. Ibu, sekali lagi saya cerita, ibu ni dia mendapat 1/6 kerana ada anak perempuan ataupun cucu, kan? Maknanya waris ke bawah. Tapi kalau katakanlah tidak ada, yang adanya adalah adik-beradik yang lebih daripada seorang, maka ibu akan dapat 1/6. Baik. Adik-beradik lebih daripada seorang, tapi terhalang dengan sebab ada ayah. Keturunan ke bawah tak ada. Tetap juga akan mengurang bahagian ibu daripada 1/3 menjadi 1/6. Kan? Sebab apa? Sebab bilangan adik-beradik ini memberi kesan kepada bahagian ibu. Okey. Jadi bahagian ibu ni kena hati-hati sikit. Bila dia kita nak tengok tu. Okey, jadi dalam keadaan kes ni, tiga-tiga orang adik-beradik ni, seibu sebapa perempuan,
seibu lelaki terhalang. Semuanya terhalang. Jadi kita tengok 2 boleh masuk pada 6, 2 boleh masuk pada 4, 4 dengan 6. Kita akan dapat asal masalahnya adalah 12. 12 bagi 4, 3. 3 dapat 1, 3. 12 bagi 6, 2 dapat 1, 2. 12 bagi 6, 2. 2 dapat 1. Okey. 12 bagi 2, 6. 6 dapat 1, 6. Okey, kita jumlahkan dulu. 13. Dah jadi 13 ini. Jadi sekarang ni asabah memang tak ada lah. Sebab bahagian fardu saja pun dah melebihi daripada asal masalah. Jumlah saham yang sepatutnya kita pecahkan. Okey. Tiba-tiba dah lebih. Memang tak ada harapan dah untuk ni. Sebab tidak ada baki. Sekarang ni saham ni tak cukup ni sebenarnya. Kan? Adakah salah? Tak salah. Sebab apa? Sebab ni memang bahagian dia. Sebab tu kita bila kita nak bagi tadi, kita kena cam betul-betul. Sebab apa kita bagi ni? Sebab apa kita bagi ni? Barulah maknanya kita akan dapat jawapan yang betul. Cuma dalam kes ni nak buat macam mana? Ini dipanggil satu kes yang kita dulu saya pernah bincang di surau. Kes yang dinamakan sebagai aul. Aul masalah. Bahasa Arab disebut aul. Ataupun kita sebut sebagai aul masalah. Aul masalah ni. Di atas ni. Aul ni maksud dia apa? Pembesaran. Aul ni maksud dia pembesaran. Maknanya pembesaran saham ke atas ni. Okey, asal masalah di atas ni yang mana berlaku ketika mana jumlah bahagian fardu ni melebihi kan? Saham bahagian fardu ni melebihi daripada asal masalah, iaitu saham yang sepatutnya kita pecahkan. Okey. Jadi dia bila dah mana melebihi ni dia kena tengok, dia ada formula dia. Kan? Nak menentukan bahawa sama ada betul ataupun tidak boleh buat all ataupun sebenarnya pengiraan kita tu adalah salah. Macam tu. Okey. Jadi konsep all ini kita akan dapati kemudian nanti ialah di mana jumlah bila kita all-kan ini jumlah bahagian baru yang kita akan dapat ni dia lebih sedikit daripada hak yang asal sepatutnya kita buat. Okey. Itu secara umum dia. Secara khususnya all ini hanya boleh berlaku kepada 3 masalah saja. 3 masalah saja. Iaitu 3 masalah yang melibatkan asal masalah ni lah. Iaitu asal masalah 6, asal masalah 12 dan juga asal masalah 24. Ada 3 asal masalah sahaja yang boleh di-all-kan. Okey. Jika berlaku lebihan lah maknanya. Bahagian fardu ni kita kira. Okey, biasanya bila dah berlaku lebihan ni, bahagian asabah memang kosong lah. Sebab dia tak cukup. Okey. Jadi yang boleh kita all hanya asal masalah yang melibatkan 6, 12 dan 24. Di mana 6 ni kita boleh besarkan sebanyak 4 kali. 4 saja. Iaitu 7, 8, 9 dan 10. Jangan campur 6, memang jadi 5 lah. Okey. 12 boleh dibesarkan sebanyak 3. 12 boleh 3, iaitu 13, 15 dan juga 17. Macam tu. Dan 24 hanya boleh dibesarkan sebanyak sekali saja, iaitu 27. Macam tu. Tu kaedah all. Maknanya bila kita dapat macam ni, kita tengok dulu asal masalah berapa. Kan? Ada tak dalam kumpulan 6, 12 ataupun 24? Jika ada, tengok berapakah jumlah yang kita dapat. Mesti duduk dalam kumpulan tu. Kalau katakanlah 12, mesti duduk dalam jumlah dapatnya 13, 15, 17. Ataupun kalau kumpulan 6, dapat jumlah ni ialah sama ada 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10. Kalau 24, asal masalah 24, maka kita akan dapat 27. Kalau selain daripada itu, maka itu tak jadi all. Itu menunjukkan bahawa mesti ada salah pengiraan ketika mana kita buat tadi. Dia tak akan jadi. Maknanya kalau dapat 11, maka tak boleh. Dia tak jadi all. Hanya pun kalau dapat 14 ke, dapat 16 ke, dapat 18 ke, itu tak jadi all. Maknanya jumlah di sini. Yang ini jumlah di sini ni. Jumlah dia. Okey, kita kena ingat tu. Begitu juga tu.
Okey. Jadi kalau kita dapat masih lagi ada dalam kumpulan ni, maknanya boleh di-all-kan. Kalau tidak, kena buat pengiraan semula. Kena cek balik. Siapakah betul tak waris dia ni, susunan waris ni dari sudut yang menerima dan yang terhalang, dan kena kira balik dia punya berapakah jumlah asal masalah dan juga saham masing-masing. Kalau untuk jadikan all. Jadi bila dah dapat macam tu, maka ini boleh dijadikan all. Sebab apa? Asal masalah 12 ada dan jumlah bahagian yang lebih itu adalah 13. Duduk dalam kumpulan 12 lagi. Okey. Kalau jadi 14, kalau jadi 11, tak boleh. Okey. Macam tu. Jadi bila macam ni, macam mana nak buat? Kita pindahkan naik kepada 13. Jadi bila 13, kita pindahkan balik. 3, 2, 2, 6. Maka kita akan dapat asal masalah yang terakhir dipanggil sah masalah. Yang pertama ni asal masalah. Kalau ada lagi sampai yang terakhir tu kita panggil sebagai sah masalah. Sah masalah ataupun satu lagi istilah dia sebagai tashih. Nama dia lah. Istilah dia dalam bahasa Arab. Maknanya hak akhir sekali tu kita panggil sah masalah ataupun tashih. Okey, jadi kita jadikan dia 13. Boleh Boleh. Setakat tu boleh? Nampak? Okey. Nak mahir ni kena buat banyak-banyak jenis yang asal masalah lah. All masalah lah. Baik. Bila dah dapat macam ni, barulah kita boleh bahagikan. Bila macam ni baru selesai. Maknanya semua ni cukup 13. Asabah tak ada lah. Sebab tak cukup dah nak bagi. Jangan tiba-tiba kita tambah pula satu supaya dapat juga asabah. Nak bagi juga asabah. Ayah kata saya nak juga. Tak jadi tu. Okey. Jadi kes ni melibatkan harta peninggalan sebanyak RM70,000. RM70,000. Jadi bila kita dah dapat pengiraan dia ni, kita kena selesaikan dengan jumlah harta dia. Okey. Semalam kita ada sebut kan, rukun faraid ni, rukun pusaka ni, ilmu faraid ni dia terdiri daripada 3. Pertamanya al-muwarris, iaitu orang yang meninggalkan harta, si matilah. Kemudiannya yang kedua al-waris, iaitu waris-waris dia lah, ni waris ni kan. Kemudiannya al-maurus, iaitu harta peninggalan. Ni harta peninggalan. Jadi maknanya dalam faraid ni kita tak boleh sekadar memberikan bahagian masing-masing saja. Kita kena kira berapakah jumlah bahagian dia. Dan kena kira berapakah harta yang diperolehi, layak diperolehi oleh waris-waris berdasarkan bahagian yang telah kita beritahu. Barulah selesai. Kalau tidak, dia tak selesai sebenarnya. Tak boleh kita kata sampai sini selesai tu. Tak. Sampai macam ni. Selesai lah? Tak. Dia sebenarnya tak selesai. Dia kena selesai sampai kita tahu berapakah jumlah yang masing-masing layak terima. Jadi, sekarang ni kita dah tahu jumlah bahagian masing-masing, saham-saham masing-masing. Sekarang ni kita ada 70,000. Baik. Macam mana kita nak bagi? Kita ada 12 dan 13. Ambil 13 asal sah masalah baru. Kita ambil yang terakhir, yang tashih ataupun sah masalah. Jangan bagi yang 12. Kita bagi yang terakhir. Okey. Jadi 70,000 bahagikan dengan 13 bahagian. Ini asal masalah 13 yang kita buat all tadi. Kan? Maka kita akan dapat satu bahagian 5384 .62. Jadi RM5,380.62 satu bahagian daripada 13 bahagian daripada RM70,000. Ini jumlah dia. Okey. Maka ini untuk kadar satu bahagian yang maknanya kita telah all-kan kepada 13. Tapi kalau kita tidak all-kan, apa yang berlaku? Cuba 70,000 kita bahagikan dengan 12 bahagian. Ni hak asal ni. Kan? Sebab apa? Dalam kes ni, ulama ni asalnya kes ijtihad, kaedah all ini adalah ijtihad dari kalangan sahabat Nabi. Zaman Nabi tak berlaku lagi. Lepas tu sahabat-sahabat berijtihad. Okey. Jadi apa yang mereka putuskan ialah dengan all ini, kalau tak buat dia akan jadi macam mana? Okey, baik. Apa kita dapat satu bahagian? 5833 .33. Maka kita akan dapati satu saham daripada 12 lebih besar daripada satu saham yang setelah kita all-kan dia. Ini memang berlaku. Ini memang berlaku. Okey. Beza dia 448.71. Beza dia sebanyak 448.71.
0.71. Ini dalam kes ni lah kan. Kalau kes lain kes apa ni, kalau online pula lain pula dia punya tu. Cuma nak ceritanya apa dia? Nak ceritanya inilah keadaannya apabila mana kita buat all. Di mana kalau kita tidak all, bahagian masing-masing yang layak terima memang banyak. Iaitu RM5,833.33. Okey. Tetapi dengan sebab kalau kita tidak all, maka ada orang tidak cukup bahagian. Kan? Sebab sekarang ni saham 13. Sedangkan hak yang boleh kita pecahkan sebanyak 12 saja. Kan? Jadi siapa yang nak korbankan satu bahagian nak bagi kepada ni? Suami kata saya tak nak. Ibu kata saya tak nak. Saya pun cuma dapat 2 je. Kan? Ayah kata tak boleh lah. Aku asobah pun tak dapat dah. Kan? Anak perempuan. Kan? Mu dapat banyak sekali lah. Kan? Potonglah sikit. Kan? Kata tak boleh. Kata ni hak ayah saya. Contohnya kan. Saya anak perempuan kan. Maknanya. Saya dah dapat separuh ni kata. Kalau bagi nanti kurang pula. Jadi nak macam mana? Sebab tu kita bila buat all ni kan, akan menyebabkan jumlah bahagian masing-masing tu diterima sama juga saham dia. 3 juga. 2 juga. 2 juga. 6 juga. Sama macam hak 12 tadi. Tetapi dia punya nilai dia dah menjadi sedikit. Okey? Jadi sebab tu ulama kata dalam kes all, pembesaran di atas masalah ni berlaku kan, tapi menyebabkan jumlah dia jadi lebih sikit daripada hak yang asal. Tapi dengan kaedah itu menyebabkan semua dapat menikmati harta pusaka tadi dengan kadar yang sama banyak. Kalau tidak, maka akan berlaku tak cukup bahagian. Kan? Dan kalau kita tengok jumlah beza tu banyaklah, 400 kan. Kalau hak lain-lain lah pula. Maknanya. Tapi itu nak menunjukkan pada kita beza di antara all masalah ni. Kan? All masalah ini ialah pembesaran atas saham tapi menyebabkan pengurangan nilaian saham yang diperolehi nanti. Maknanya kalau kita tak buat all, nilai saham sepatutnya diterima lebih banyak lagi. Macam tu. Tapi akan ada orang yang tidak menerima bahagian dia. Dan keduanya, kesimpulan daripada all masalah ini juga, orang yang menerima asabah, dia tak akan dapat apa-apa. Sebab bahagian fardu saja pun tak cukup. Dalam all masalah ni, kalau kita buat banyak-banyak nanti, kita akan dapati kesimpulan dia, orang yang menerima asabah tak akan terima apa-apa lah. Dalam konteks ni, ayah lah. Sebab tu, dalam kes ni juga, kita adab maknanya dalam kes ni kan, memberi kita kena faham. Ayah ni memang dia layak dapat 2. Fardu dan juga asabah. Istimewa. Ayah dan datuk. Okey? Dia dapat fardu dan juga asabah. Orang lain kalau fardu je ataupun asabah je satu-satu masa. Ayah boleh dapat dua-dua sekaligus satu masa. Tapi ingat, dalam kita nak bagi bahagian ayah tu, dahulukan bahagian fardu dia. Jangan bagi bahagian asabah je. Kalau tidak, tak ada kosong. Hanya nak gagal untuk bahagian fardu ni. Tak ada. Tak nak ambil fardu lah. Tiba-tiba fardu kosong. Lepas tu boleh minta balik untuk bahagian fardu dia. Susah. Kan? Dahulukan bahagian fardu dulu. Dan kaedah sebenarnya bagi pusaka pun memang kita bagi bahagian fardu dulu. Kan? Apa yang baki baru kita bagi kemudian. Jadi macam tu ni beberapa kesimpulan kita buat daripada kes ni. Tak tahu ingat ke tidak, faham ke tidak ni. Jadi harap faham lah kan. Kebetulan pula masuk dengan kes all. Tapi kalau tak masuk pun tak boleh juga. Nanti kalau jumpa, tak boleh nak buat. Jadi baik kita masukkan selalu. Dia all ni pun sebenarnya dia termasuk dalam pengiraan khas dan juga tajuk khusus lah sebenarnya. Tapi elok kita bentangkan sebab kadang-kadang kes tu kita dapat supaya senang kita nak selesaikan. Tahu selalu. Praktikal dia. Boleh Okey, ni untuk kes bahagian ibu. Kes kedua, boleh tambah satu lagi kes. Kes kedua ni, tadi saya kata nak ni nak tengok kalau tak payahlah, tak payah. Kita tengok kes yang kedua terus. Kes kedua boleh buat latihan kes yang ni. Cuba kalau nanti buang ayah. Tengok apa akan jadi. Di mana menyebabkan adik-beradik ni terima, layak menerima pusaka. Kan? Jadi nak buat macam mana pula? Okey. Kerja rumah dia kan, kes ni pertama buang ayah. Okey, pertama buang ayah.
Okey, jadi suami meninggalkan ibu, isteri meninggalkan suami, ibu, anak perempuan, saudara seibu sebapa perempuan, saudara seibu lelaki. Okey. Yang ada tadi tukar kepada suami, isteri. Sama je. Cuma kita nak kes yang kalau buat tu nanti buang ayah. Buang ayah. Sebab dalam kes ni kita dah cerita bagaimana ayah ni menghalang adik-beradik. Sekarang ni untuk membolehkan adik-beradik terima, kita matikan ayah. Tapi syarat dia mesti ayah ni betul-betul matilah. Kan? Kalau ada waris yang membunuh ayah dia tu, maka waris tu tak layak lah terima. Ni kita nak andaikan ya. Dan yang kedua je ialah kes ini bila mana tidak ada ayah dan tidak ada anak perempuan. Itu untuk yang maknanya latihan. Kes yang pertama, kita cuma buang ayah saja dulu. Kes yang kedua, buangkan ayah dan juga anak perempuan daripada senarai ini. Boleh? Yang pertama, buang ayah. Buang ayah. Yang kedua, kes ini, buangkan ayah dan juga anak perempuan. Supaya yang tinggal adalah suami, ibu, saudara seibu, sebapa perempuan, saudara seibu lelaki 2 orang. Itu yang tinggal. Anak perempuan saja. Buang yang kedua tu kita buang anak perempuan dan juga ayah. Okey. Kes yang pertama buang ayah dulu. Kes yang kedua buangkan juga anak perempuan. Jadi hal tu untuk latihan di rumah. Okey. Nak kira quiz ke nak kira assignment? Weh, garang nampak. Nampak lembut je. Okey. Jadi yang ni yang last Last tak? Boleh tak? Boleh. Okey. Tak payah. Tapi ni mudah je ni sebenarnya. Mudah je. Okey. Kita ambil ni penutup dia. Seorang anggota bomba mati meninggalkan isteri. Baru ni kes bomba kan, anggota bomba. Dulu sedap cerita kan, abang bomba. Sekarang ni cerita bomba meninggal. Ramai pula yang tak puas hati kan. SOP tak SOP apalah. Cuba kita tengok yang apa ni, satu orang bomba yang ada emas tu, Ustaz. Yang mana? Dia kan simpan emas kan. 2 emas tu dia cadang, dia nak bagi dekat mak dia. Nak buat macam mana, Ustaz? Nak macam mana tu? Nak bincang kes tu ke nak bincang kes ni? Jawab sikit lah. Jawab sikit. Macam mana lah? Sebab dia cadang. Sebelum dia balik jumpa mak dia memang plan nak bagi. Tapi dia tak nyatakan. Tapi dia ada cerita dengan rakan-rakan dia, nak bagi benda ni kepada mak dia, dan benda tu dah dibeli, dah sampai waktu dia mati. Tapi barang tu tak sempat bagi kan. Baik. Jadi kalau kes itu kan, sekiranya ada orang yang tolong sampaikan kepada waris ataupun kepada hakim dalam perbicaraan kan, tentang maknanya bila kita mati memang kita akan jumpa emas tadi kan. Jadi kalau ada orang tahu pasal emas tu, maka emas tu sekiranya waris terima kan, cerita tadi bahawa kalau dia cerita pada kawan dia contohnya kan, jadi orang waris-waris semua bersetuju terima kan, dengan cerita tersebut tak ada masalah lah, sebab dia kira hibah lah. Tapi sekiranya waris tidak terima, maka dia akan bagi faraid lah. Ataupun kalau orang yang tahu tu tak cerita, maka bila waris tengok ada emas, maka kita bila kita tak tahu, apa kita akan buat? Kira faraid lah. Okay. Dan tengok juga satu lagi kesnya, di mana sekiranya kalau katakanlah waris tu mempertikaikan dari sudut jumlah tu sendiri. Jumlah sendiri sebab kadang-kadang walaupun benda tu dia niat nak bagi hibah, okey, tapi tiba-tiba harta yang ditinggalkan tu melebihi daripada 1/3. Kalau waris terima tak ada masalah, sepatutnya waris terima lah, sebab dia bila hibah ni dia nak hibah, maka tak ada masalah lah.
kan. Dia kira jadilah. Tapi dia ada syarat juga sebenarnya hibah ni, iaitu dengan satu lagi penerimaan daripada orang yang nak terima. Itu satu lagi. Itu syarat hibah. Sebab tu dia sebenarnya tajuk hibah wasiat ni kita kena bincang khusus juga untuk teliti dari segi skop-skop dia. Tapi secara asas kita nak ceritanya. Jadi kalau macam tu, kadang-kadang berlaku kes di mana waris mempertikaikan. Sebab tu macam dulu saya pernah cerita pada doktor tentang masalah kes jual beli tanah. Jual beli tanah dah selesai, tapi puluh tahun lepas ayah nak jual tanah, tiba-tiba asalnya ayah nak jual murah lah sebab ayah nak guna duit. Okey, asal dia dapat duit sebab ayah nak guna, tapi anak-anak dia tu tak ada yang sanggup beli masa tu. Mungkin sebab masing-masing pun tak ada duit. Yang sanggup, maknanya keluar duit hanyalah seorang anak dia, kan. Hak tu pun yang maknanya kira macam bongsu ke macam tu lah. Okey, jual beli selesai, tukar nama. Bila ayah meninggal, adik-beradik mempertikaikan jual beli tersebut. Kan. Ni bukan hibah, ni bukan kes hibah, kes dah selesai jual beli. Sebab mereka kata jumlah tu terlalu murah sangat. Sepatutnya mereka pun boleh beli, tapi dah masa tu dia orang tak ada duit, kan. Dia tak sanggup keluarkan duit, kan, cari duit untuk tu. Jadi oleh kerana itu mereka tak setuju penjual beli tersebut dan mereka suruh supaya dibahagikan secara faraid. Jadi oleh kerana sebab mungkin tanah itu telah digunakan ataupun bagaimana, jadi menyebabkan adik tadi terpaksalah bayar semula pula. Jadi 2 kali bayar. Nampak tak? Jadi satu perkaranya bila tak faham faraid satu, kan. Dan juga hukum-hukum yang berkaitan macam masalah hibah, masalah wasiat. Itu antara perkara-perkara seiringan dengan faraid sebenarnya. Bukan benda-benda yang orang kata terasing. Okey. Yang keduanya, apabila mana disebabkan kerana mungkin harta tu dah menguasai diri. Jadi bila mana begitu, tak kira dah, kan. Sepatutnya tak boleh dah nak mempertikaikan sebab benda tu dah sah dah. Jadi itu, jadi cara nak mengekang ni sebenarnya itulah pertamanya dengan sebab kita ada ilmu faraid ni, kan. Kita memberi penjelasan, jadi kita tak akan timbul persoalan tu. Yang keduanya ialah dari sudut bagaimana kalau dari sudut hibah tu sendiri, kan, risiko apabila mana kita buat pemberian itu tanpa makluman orang lain. Sepatutnya hibah ni kita kena maklumkan kepada waris-waris yang lain. Tapi biasanya berlaku bila kita buat hibah, oleh kerana mungkin barang tak cukup, mungkin kita nak hibah ni kepada orang yang paling kita kasih dan sayang, kan. Tak nak bagi orang-orang lain yang mempertikaikan semua. Jadi kita pun diamkan dia, kan, antara kita berdua saja, kan. Jadi menyebabkan kes yang lebih rumit berlaku selepas kematian nanti. Jadi kerana itu sepatutnya sewajarnya dimaklumkan kepada semua orang. Dan orang lain kena belajar terima lah, kan. Dan dalam hibah ni dia tidak ada satu ketetapan macam wasiat. Wasiat ketetapan dia satunya tidak boleh di kalangan waris dan tidak boleh lebih daripada 1/3. Tapi hibah dia tidak ada satu ketetapan khusus. Baik, itu tajuk berkenaan tu kita akan bincanglah kalau ada ada kesempatan nanti. Baik, dalam kes ini sebenarnya mudah je. Kes ini melibatkan seorang anggota bomba mati meninggalkan isteri, ayah, ibu dan seorang saudara kandung lelaki dan seorang saudara seibu lelaki. Okey, jumlah harta yang ditinggalkan berjumlah RM40,000. Okey. Ni kita nak cerita tentang keadaan ibu. Keadaan ibu tentang syarat kedua. Okey. Okey sini Jadi ada ibu, ada isteri, ada ayah, ada seorang saudara seibu sebapa lelaki dan ada saudara seibu lelaki. Okey. Isteri akan dapat berapa? 1/4. Dia akan dapat 1/4 kerana tiada waris ke bawah, kan, iaitu si mati, suami dia tidak meninggalkan anak. Ibu 1/3 baki. 1/3 baki. 1/3 baki. 1/3 baki. Kenapa? Sebab syarat ibu dapat 1/3 baki sebab dia tak ada anak.
Sebab yang kedua-dua saudara seibu lelaki dengan saudara seibu sebapa lelaki terhalang sebabkan oleh ayah. Jadi kan itu perkara kita kena tengok sekarang ni. Baik. Dalam kes ni syarat ibu apa dia untuk dapat 1/6 ini? Tidak ada anak ke bawah dan adik-beradik mesti maknanya lebih daripada seorang. Okey. Baik. Tapi dalam keadaan sekarang ni adik-beradik tidak mewarisi. Kenapa? Ayah mendinding adik-beradik. Kan? Ayah menghalang adik-beradik daripada terima. Jadi kalau ikut ke sini sepatutnya ibu boleh dapat 1/3 balik. Tapi oleh kerana dalam perbincangan lepas kita dah bincang bila terdapat dua situasi, iaitu ayah, ibu dan isteri ataupun ayah, ibu dan suami. Okey? Jadi itu akan menyebabkan berlaku kes pengiraan khas di mana ibu mendapat 1/3 baki. Kaedah dia tu ada saya cerita dalam yang pertemuan lepas, boleh tengok sana. Okey. Cuma dalam kes ni ada satu perkara. Kita tengok sini. Pertama betul dah. Yang pertama tidak ada anak ke bawah, maka ibu akan dapat 1/3. Bahagian penuh dia boleh dapat 1/3. Tapi tengok juga adik-beradik. Adik-beradik sama ada mereka ini menerima dengan sebab tidak ada ayah ataupun terhalang dengan sebab ada ayah. Okey. Lebih sahaja daripada seorang 1/6. Dia akan dapat 1/6. Tak dapat dah 1/3. Dia tak dapat dah 1/3. Okey, sekali lagi saya cerita supaya mungkin orang baru dengar ni mungkin dia tak dengar hal lepas, mungkin dia pening sikit. Ibu bahagian asal dia ialah 1/3. Bahagian penuh dia 1/3. Baik. Dengan syarat tidak ada keturunan ke bawah dan adik-beradik tidak lebih daripada seorang. Kan? Maknanya seorang ataupun tiada langsung, maka ibu dapat 1/3. Okey. Ibu bila dua-dua syarat itu tidak dipenuhi, iaitu ada keturunan ke bawah dan adik-beradik lebih daripada seorang, maka ibu akan dapat 1/6. Okey. Untuk keturunan ke bawah tidak ada masalah. Untuk adik-beradik yang lebih daripada seorang tu, adik-beradik ini sama ada mereka ini mewarisi dengan sebab ayah ataupun datuk tidak ada, ataupun mereka ini tidak mewarisi dengan sebab terhalang, terdinding dengan ada ayah, maka jumlah itu tetap mempengaruhi bahagian ibu. Jadi begitu jadi sekiranya kalau dalam kes yang kita bincang minggu lepas, adik-beradik tu baru seorang, maka kes itu masih lagi sama dengan jika tiada adik-beradik, di mana ibu boleh mendapat 1/3 baki. Dia tak boleh bagi 1/3 penuh bila mana watak tu terdiri daripada ibu, ayah, isteri ataupun suami. Dipanggil kes Umariyatain. Kes 1/3 baki. Sebab apa kena bagi 1/3 baki? Boleh tengok dulu perbincangan tu dalam pertemuan lepas, video lepas. Kalau tak faham, kita akan ulang balik pada akan datang. Kalau nak tanya. Tapi sekiranya lebih daripada seorang, dalam keadaan mereka ini tak juga mewarisi, maka ibu dalam kes ini kena bagi 1/6. Dia tak boleh dah tengok kepada bila tidak mewarisi ni, watak dia macam hak yang 1/3 baki. Sebab sekarang ni adik-beradik ni dah lebih daripada seorang. Kalau seorang ataupun tiada langsung, boleh lagi kita maknanya kembali kepada kes Umariyatain ataupun 1/3 baki. Tapi bila mana adik-beradik ni lebih daripada seorang, kes tu tak jadi. Dia kena ibu akan mendapat 1/6. Jadi di sini kita bagi 1/6. Dia tak boleh pergi pada 1/3 baki. Ayah mengambil bahagian asabah sebab tidak ada keturunan ke bawah. Okey? Adik-beradik terhalang. Mahjub jadi 6 dan 4 asal masalahnya 12 bagi 4 3, 12 bagi 6 2. Jadi 3, 6 5, 12 tolak 5 7. Itu bahagian ayah, bahagian asabah dia. Okey adik-beradik tak ada lah, kosong. Kemudian tapi dalam kes ni macam saya beritahu lepas, kes ni walaupun adik-beradik ni terhalang dengan sebab ada ayah, kadang-kadang orang menggugurkan adik-beradik ni kerana
dia tidak menerima pusaka. Tapi dalam kes ini kena nyatakan. Sebab apa? Kalau kita tak nyatakan, dia akan jadi hak tinggal dalam jadual ni isteri, ibu dan ayah. Jadi bila macam ni, dia akan kembali kes umariatan pula. Jadi kena nyatakan. Sebab apa ibu ni, di sini baru jelas. Kenapa ibu ni kita dapat 1/6. Kalau tidak, orang akan petikai, berapa ibu dapat 1/6? Kenapa tidak beri 1/3 baki? Ataupun 1/3 penuh. Kan? Macam tu, orang akan petikai. Jadi kes ni kena nyatakan. Baik. Maka kita akan dapati 40,000 ringgit. Bahagikan dengan 12. Satu bahagian kita menerima sebanyak RM 3,333.33 ringgit. Itu satu bahagian daripada 12. Okey. Jadi bahagian ni barulah kita darabkan dengan saham masing-masing untuk mengetahui berapakah nilaian jumlah saham yang diperolehi oleh setiap waris dalam kes ini. Macam tu. Okey. Saya kira petang ni banyak sikit lah teori-teori dan juga penerangan-penerangan yang mungkin agak bersimpang siur. Jadi saya pohon banyak kemaafan lah sekiranya kalau ada yang rasa pening-pening sikit. Cuma ada kes-kes macam contohnya melibatkan 1/3 baki, saya tidak ulang lagi dalam kali ini. Saya bagi peluang dulu untuk tengok pada perbincangan yang lepas, video dia dah ada. Kalau tak faham, nyatakan supaya pertemuan akan datang kita dapat bawa semula untuk maknanya ulang refresh ataupun ulang kaji balik. Jadi saya rasa setakat ni dulu perbincangan kita melibatkan 2 orang daripada 7 orang yang menerima bahagian sebanyak 1/6, bahagian terakhir fardu. Okey. Kalau ada kesempatan lepas hari kita habis ni, mungkin kita akan ulang balik lah untuk 1/2, separuh daripada 1/2, 1/4, separuh 1/4, 1/8. Kita mungkin ulang balik sekali lagi, satu round lagi untuk mengukuhkan kefahaman kita. Okey. Jadi saya harap perbincangan kita kali ini memberi manfaat pada kita semua. Mohon banyak kemaafan sekiranya ada kelemahan, kekurangan dalam penerangan kali ini. Aku lebih matas ma'u astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.